A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kita terdahulu, kita sedikit sebanyak telah mengkongsikan cerita tentang periwayatan Al-Quran, yang mana kita tahu sebelum kita masuk satu persatu cerita kronologi dia, kita dah dedahkan bahawa Al-Quran ini merupakan mukjizat kepada Nabi. Tidak seperti kitab-kitab samawi. Dia panggil kitab samawi, iaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tidak seperti kitab-kitab samawi yang lain, yang mana kitab-kitab tu sebagai panduan ataupun sebagai huda, petunjuk dalam kehidupan ketika itu kaum yang diturunkan kitab tu, namun bukanlah sebagai mukjizat. Sebaliknya, Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Kita tahu mukjizat ni tujuan dia ialah pembuktian kenabian seseorang itu ataupun pembuktian kerasulannya. Jadi Nabi diutuskan di dalam kalangan bangsa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang mana kalau kita nak tahu kan, selalunya lah kalau kita fikirkan pasar, apa yang tergambar pada kita? Pasar. Apa gambaran pertama kalau kita sebut pasar? Bising. Bising satu lah. Dari segi isi dia, apa yang kita gambarkan pasar? Ikan sayur. Ayo, barang-barang harian, keperluan harian, betul tak? Okey, kalau kita pergi jalan pasar pula, ada pula dia punya barang elektrik, macam-macam lah kan. Yang penting barang-barang. Pernah tak kita terfikir pasar bahasa? Macam? Ya, itulah hakikatnya. Ada 3 pasar bahasa besar di zaman Nabi. Yang mana di pasar bahasa ni kerja dia apa? Orang menjual hasil karya mereka. Okey? Sebagai contoh. Ni karyawan tengah menulis puisi, menulis pantun syair dia apa benda lah. Tiba-tiba datang pembesar, okey, dia tulis pula syair, dia tulis pantun, dia tulis kata-kata yang menarik untuk pembesar-pembesar tu. Dapatlah dia punya habuan dia kan, wang dinar apa semua tu. Itulah gambaran dia. Macam mana pasar yang kita gambarkan jual barang-barangan, jual makanan ke benda ke, sebaliknya tidak. Di situ ada 3 pasar besar zaman masyarakat jahiliah tu, yang dia punya produk dia ialah bahasa. Bayangkan betapa hebatnya bahasa Arab tu. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab nak mencabar kehebatan bahasa diorang. Jadi bila diorang dengar Al-Quran, Masya Allah, ini bukan kita yang buat ni, bukan tandingan kita ni. Jadi diorang terpesona dengan keindahan bahasa Arab tu sendiri. Okey, kita itu sebagai intro kita, dan kita dah tahu juga bahawa Allah berjanji dialah yang menurunkan Al-Quran dan dia jugalah yang menjaganya. Betul tak? Kan? Okey, dalam surah Al-Hijr yang kita tengok dekat depan kita ni, tidak begitu keadaannya pada kitab-kitab yang lain. Yang mana kita tahu kitab lain memang Allah juga yang menurunkan, tetapi sebaliknya diserahkan kepada ulama-ulama dia untuk menjaga kitab tersebut, yang akhirnya telah dipalsu dan diselewengkan kandungannya. Okey. Dan kita tahu juga proses penurunan Al-Quran bukan sebarangan, maksudnya begitu teliti, teliti, yang mana kita tahu jin dengan keupayaannya. Ada dengar mercun tak? Suasana sedikit bingit. It's okay. Kalau tak ada gangguan, tak ada masalah. Okay, kita tahu jin-jin dengan keupayaannya boleh naik sampai ke langit untuk mencuri-curi berita. Tetapi sempena penurunan Al-Quran, keupayaan itu sama sekali dah tak boleh. Nak naik je kena tembak, nak naik je tengok-tengok, begitu penjagaan yang sangat luar biasa ketatnya. Okay, jadi kita dah dapat gambaran bahawa Al-Quran ni sangat-sangatlah terpelihara selain pada janji Allah tadi,
penurunannya juga terpelihara, dan sampainya kepada kita dah tahu berapa cara sampainya Al-Quran kepada kita, melalui dua cara, iaitu secara periwayatan berlisan dan juga secara periwayatan bertulis. Lisanlah, tulisan. Jadi bila kita tanyakan semula, bilakah Al-Quran ini mula ditulis? Apa jawapan kita? Bilakah Al-Quran ini mula ditulis? Selepas Khalifah Osman contohnya, betul ke? Wahyu, Nabi dapat wahyu. Sejurus Nabi dapat wahyu tu sudah ada penulis-penulis wahyu yang ditugaskan untuk menulis wahyu tersebut. Namun kita tahu pada zaman Rasulullah, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebaliknya dalam tempoh yang begitu panjang, 23 tahun. Jadi kebarangkalian untuk Al-Quran itu dibukukan, disusun bertepatan dengan hafazan yang diorang dah buat oleh sahabat-sahabat ni, tak ada lagi. Sebab apa? Kita dah ada tahu faktor-faktornya. Disebabkan sahabat-sahabat semua menghafal ayat yang diturunkan tu. Lepas tu alat penulisan pun tidak cukup dan terbatas, kan? Wahyu pun masih diturunkan lagi. Jadi gambaran dia pada zaman Rasulullah SAW tiada lagi pengumpulan. Penulisan dah ada, tidak ada pengumpulan lagi. Kerana wahyu masih turun, ada kebarangkalian ayat yang dimansuhkan, ada kebarangkalian ayat itu dikekalkan, jadi masih ada lagi. Maka tiada ada arahan, yang direct daripada Nabi untuk menghimpunkan Al-Quran. Namun susunan-susunan Al-Quran seperti yang kita ada dalam mushaf kita sekarang ni memang dah disusun sejak Al-Quran itu ataupun wahyu itu diturunkan lagi. Okey, nampak tak? Okey, sekejap ya. Ada soalan-soalan ke? Okey. Okey, seterusnya, bilakah startnya pengumpulan Al-Quran? Bila startnya pengumpulan Al-Quran nak dibukukan? Bila start dia? Zaman Saidina Abu Bakar. Zaman Saidina Abu Bakar. Rentetan apa startnya? Padahal semua sahabat ketika itu tak ada apa-apa inisiatif pun nak kumpulkan ataupun nak bukukan Al-Quran ni. Masing-masing berkeyakinan semua mereka dah menghafal. Jadi apa faedahnya? Yang ini sebagai kita punya rujukan kita, in case kita terlupa ke apa-apa, okey, kita dah boleh rujuk. Tetapi tidak ada usaha ataupun inisiatif nak mengumpulkan ataupun membukukan Al-Quran ni. Apa punca dia? Siapa ingat apa punca dia? Masa zaman tu apa, golongan Riddah dan juga apa? Golongan Riddah maksudnya golongan orang yang murtad ataupun golongan Riddah, golongan murtad. Abu Bakar misi utama dia satu memerangi golongan murtad. Jadi dalam peperangan tu ramailah dari kalangan hamalah ataupun hafazah Al-Quran yang meninggal dunia syahid. Okey. Jadi idea ni datang daripada siapa? Datang daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dia dah nampak, ini kalau macam ni dibiarkan ni baru satu zaman, dia kata nanti zaman-zaman akan datang lagi ramai hufaz kita yang meninggal, lagi takut dikhawatiri Al-Quran ni akan hilang. Jadi pembukuan ataupun pengumpulan dan pembukuan berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar lagi. Dinamakan mushaf apa? Mushaf As-Siddiq ataupun mushaf Siddiqiyah. Okey. Jadi teruslah sampai zaman Saidina Umar, mushaf tu kekal. Selepas era Saidina Abu Bakar dipindahkan kepada Saidina Umar. Lepas tu pada zaman Saidina Umar memerintah begitu panjang, dan akhirnya apabila Saidina Umar meninggal dunia, ke mana perginya mushaf tu? Siapa ingat lagi? Ke mana perginya mushaf tu? Adakah terus diwarisi oleh Saidina Osman? Tidak. Mushaf tu tinggal pada Sayyidatina Hafsah. Betul. Sayyidatina Hafsah. Apabila Sayyidina Osman mengambil alih pucuk pimpinan jadi Amir Mukminin yang Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Okey, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah semakin besarnya jajahan Islam, semakin ramainya negara orang-orang selain pada Arab masuk Islam, dan juga kita tahu semakin ramai juga orang masuk Islam baik di kalangan Arab sendiri ataupun bukan Arab, maka berlakulah
perbezaan bacaan yang membawa kepada, kalau berlaku perbezaan tu tak apa, yang membawa kepada pertelingkahan pula. Maksudnya apa? Kalau dia baca berbeza, yang ni baca berbeza, tak ada masalah. Tetapi ini boleh menyebabkan pertelingkahan dan akhirnya boleh membawa kepada perpecahan. Benda ni sangat merunsingkan. Pada peringkat zaman Nabi pun dah berlaku benda ni. Ingat tak? Apa dia, kita kalau bab ni kita kena ingat beberapa hadis. Pertama, hadis Omar. Pertama hadis apa? Hadis Omar yang mana dia mendengar Sayyidina Hisham membaca surah Furqan. Apabila dia dengar Sayyidina Hisham baca surah Furqan, dia rasa pelik. Bukan macam ni yang Rasulullah ajar sampaikan kepada aku surah ni. Tetapi Sayyidina Hisham baca. Selepas Sayyidina Hisham habis baca tu, dia pergi rentapnya kawan ni, dia bawa pergi jumpa Rasulullah. Dah kan kita dah ceritakan kisah tu kan? Yang mana akhirnya Nabi kata yang Sayyidina Hisham baca pun begitulah ianya diturunkan, yang Sayyidina Umar baca pun begitulah ianya diturunkan. Bayangkan tu zaman siapa? Pada zaman Rasulullah sendiri, yang mana sahabat-sahabat pun ada yang tak tahu bacaan sahabat yang lain. Sebenarnya benda ni sangat logik. Sebab apa? Bukan 24 jam semua sahabat berada bersama Rasulullah. Jadi kebarangkalian dia dapat yang macam ni, yang dia dapat macam ni akan ada. Tetapi skop dia masih kecil lah, sebab masa tu masih bersama dengan Rasulullah dan bilangan para sahabat pun tak berapa ramai sangat kan? Betul tak? Tapi apabila dah sampai kepada negara baru, nampak tak? Jadi orang pun dah semakin ramai. Jadi perbezaan bacaan ni akan menimbulkan perselisihan. Seperti mana berlaku pada peperangan Armenia, di mana kumpulan tentera daripada Iraq bergabung dengan kumpulan tentera daripada Syam untuk membuka negara Armenia dan Azerbaijan. Di situ diorang menjalankan aktiviti perang di siang hari, malam hari diorang berehat dan diorang tak ada aktiviti lain, saling mendengarkan bacaan. Di situ mula perbezaan dikenal pasti, yang akhirnya menyebabkan kepada seorang kata yang ni salah, yang ni kata yang ni dia punya bacaan betul, yang kamu punya salah, menyebabkan perselisihan, boleh menyebabkan ketegangan pula nanti. Maka siapa yang bertindak ketika itu? Siapa ingat lagi? Siapa yang bertindak ketika itu? Kita kena juga hafal nama-nama sahabat. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu penulis. Yang bertindak ketika itu ialah Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni lah daripada Armenia, daripada Azerbaijan tu pergi ke Madinah untuk mendapatkan siapa? Untuk mendapatkan Sayyidina Osman dan melaporkan perkara ini. Bayangkan berapa jauh melaporkan perkara ini. Dia kata apa? Adrik hadhil ummah. Maksudnya apa? Adrik hadhil ummah ni, selamatkanlah umat ni sebelum mereka berbeza ataupun berselisih seperti mana berselisihnya puak-puak Yahudi dan Nasrani di dalam kitab mereka. Nampak tak? Sejurus selepas peristiwa itu apa yang berlaku? Sayyidina Osman menghantar utusan kepada Sayyidatina Hafsah untuk meminta salinan mushaf yang telah dihimpunkan tadi, yang pada zaman siapa? Zaman Sayyidina Abu Bakar tadi. Apa yang dibuat pada zaman Sayyidina Osman? Dibuat salinan-salinan yang banyak. Dikatakan 7 salinan, ada yang katakan 6, ada yang katakan 8 salinan. Yang penting kita dah tahu kan ke mana dihantarkan salinan tu. Dihantar salinan tu, satu ke Kufah, satu ke Basrah, satu ke Syam, satu ke Yaman, Bahrain, Mekah. Lepas tu dikekalkan berapa? Dikekalkan 2 di Madinah. Masa tu pusat pemerintahan dekat mana? Dekat Madinah. Jadi dua peristiwa besar ni kalau kita perhatikan. Satu zaman Sayyidina Abu Bakar, satu lagi zaman Sayyidina Osman. Apa beza antara kedua-dua ni? Beza dia, zaman Sayyidina Abu Bakar, mengumpul dan menghimpunkan dan mengumpulkan Al-Quran dan menyalinnya. Okay? Tetapi zaman Sayyidina Osman mewartakan penggunaan
satu salinan Al-Quran sahaja. Faham tak maksudnya? Satu versi Al-Quran sahaja. Dan mana versi-versi lain hendaklah dilupus ataupun dibakar. Nampak tak? Jadi lekatlah gelaran tu sampai sekarang dipanggil Resam Osmani. Dipanggil apa Resam? Resam Osmani. Yang mana pada ketika itu versi-versi yang lain selain daripada versi yang dikumpulkan dan dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu, selain itu semuanya dilupuskan dan dibakar. Tujuan dia untuk tidak berlakunya perbezaan. Kalau berlaku perbezaan tu tak ada masalah. Nanti perbezaan tu boleh membawa kepada percanggahan. Percanggahan tu yang ada masalah. Nanti perbezaan tak ada masalah. Tapi bila dah masuk bercanggah, maka akan berlakulah masalah. Okey. Jadi babak seterusnya apa kita nak buat? Babak seterusnya kita kena baca satu hadis ni. Okey. Ni kita dah start dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Tengok ya. Tadi pada zaman Sayyidina Osman dah nampak dia punya istilah tu dipanggil apa? Resam Osmani itu sempena salinan mushaf. Okay, yang dibuat pada zaman Sayyidina Osman dan mewartakan satu versi mushaf sahaja, selainnya semuanya dilupuskan dan versi mushaf tu dipanggil Resam Osmani. Okay. So kita nak berkenalan dengan satu istilah sekarang ni iaitu Al-Ahruf As-Sab'ah. Al-Ahruf As-Sab'ah. Apa benda Ahruf Sab'ah ni? Okay, Ana cuba tengok kat sini. Mungkin sedikit kecil tapi tak apa, Ana bawakan mafhumnya saja ya. Yang mana hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim ni, sesungguhnya bahawasanya Sayyidina Nabi SAW di suatu tempat dekat nama tempat tu Adha'ah Bani Ghifar. Adha'ah Bani Ghifar ni satu tempat takungan air di perkampungan Bani Ghifar. Ketika itu Jibril datang kepadanya. Jibril datang kepada Nabi lah. Jibril membawa wahyu kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Allah, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Quran ala harfin. Allah menyuruh umat kamu membaca Al-Quran ini dalam ala harfin. Perkataan harf ni ada berbagai-bagai makna. Antara maknanya huruf lah. Alif, ba, ta, satu dipanggil harf. Itu satu makna. Satu makna lagi ada yang mengatakan makna dia ialah logat, dialek, bahasa. Ada juga mengatakan cara, kaedah. Dia ada beberapa makna di dalam bahasa untuk perkataan harf ni. Jadi Jibril beritahu Nabi bahawa Allah menyuruh umat Nabi Muhammad ni membaca satu harf, satu cara bacaan. Nabi berkata apa? As'alullah, aku memohon kepada Allah mu'afatahu, keampunannya, dan juga maghfiratahu, kemaafan dan keampunannya. Dengar je Jibril kata Allah suruh umat kamu baca satu harf, Nabi pun terus minta kemaafan dan keampunan daripada Allah. Kenapa macam tu? Dia ulas, wa inna ummati la tutiqu zalik. Umat aku tak mampu nak baca macam tu, satu gaya bahasa tu. Orang Arab ni bukan satu kabilah kan. Lepas tu Jibril datang kali kedua. Isu yang sama. Lepas tu Jibril kata, umat kau disuruh baca Quran dua harf, dua cara baca, dua versi bacaan. Nabi sekali lagi berdoa kemaafan dan keampunan Allah. Sebab umat aku tak mampu macam tu. Berlarutanlah sehingga akhir sekali datang kali yang keempat, summa ja'ahur rabi'ah, datang kali yang keempat, maka Jibril pun berkata, sesungguhnya Allah menyuruh umat kamu membaca Al-Quran ala sab'ati ahruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Umat kamu disuruh baca Quran ni dalam keadaan 7 huruf, 7 ahruf ataupun 7 cara bacaan. Mana-mana cara bacaan yang dibaca, maka sebenarnya mereka telah membaca Al-Quran itu. Pilihlah mana-mana satu pun. So, yang paling penting kita nak faham yang akhir sekali ni. Mana-mana cara baca yang dibaca, sebenarnya mereka dah membaca Al-Quran itu dengan betul. So, apa yang kita faham kat situ? Yang kita faham dekat sini, bahawa
kepelbagaian ini, kepelbagaian versi bacaan ahruf ini adalah sebagai pilihan. Sebab dia kata mana-mana yang dibaca pun betul lah tu. Tak kira lah nak baca harf yang pertama ke harf yang kedua ke. Okey, semuanya betul. Itu menunjukkan kepada kita sab'ah ahruf ini, 7 versi bacaan ini adalah pilihan. Nampak tak? Pilihan. Okey. Setakat ni boleh nampak tak? Jelas tak? Okey tak? Okey. Okey, macam tak okey, slow je. Okey, Ustaz. Tak faham, Ustaz. Faham ke tak faham ni? Okey, tapi Ustaz tahu tak yang 7 tu? Ha? Ustaz boleh beritahu. Ustaz boleh elaborate ke yang 7 tu macam mana beza dia? Yang 7 tu Ustaz macam mana faham. beza dia? Ya, teruskan. Siapa tanya tu? Ada tu tak? Ada contoh 7 bacaan yang disebutkan tu? Itu dah advance dah tu. Ana belum masuk lagi tu. Sekejap lagi. Ni baru nak mula-mula ni. Okay, so apa yang kita faham daripada tu? Yang kita faham daripada tu, Al-Quran diturunkan ada 7 versi bacaan. Betul? Mana-mana versi bacaan boleh baca. Tak ada masalah. Fa'ayyuma harfin, mana-mana daripada salah satu 7 ni yang kamu baca, maka betul lah bacaan tu. Selagi mana dalam 7 versi bacaan ni tadi. 7 versi bacaan ni sama ke dengan qiraah Ustaz? Itulah tu. Sekejap lagi lah kita cerita. Tambah sikit-sikit. Okay. So maknanya sekarang ni, adakah seorang-seorang sahabat akan mendapat satu versi bacaan tersendiri? Soalan tu dulu. Adakah sahabat mendapat satu versi bacaan tersendiri? Jawapan dia senang je. Semestinya tidak. Sebab apa? Situasi tadilah. Sebab tak selama-lamanya sahabat tu dengan Nabi ke mana Nabi pergi. Tak betul? Kalau tidak, tak berlakulah peristiwa Sayyidina Hisham dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Omar tadi. Omar baca lain, Hisham baca lain. Itu punca dia sebab apa? Sebab tak selama-lamanya sahabat dengan Nabi. Waktu hadis ni, Quran, wahyu ni turun, mungkin sahabat A yang bersama Nabi, sahabat ni tak bersama Nabi. Jadi, satu-satu versi bacaan, tidak ada seorang sahabat pun yang menerimanya. Melainkan kesemua sahabat mendapat versi-versi bacaan yang dah bercampur. Nampak tak? Itu satu gambaran. Okay. Daripada petikan yang terakhir ni, kita dapati bahawa mana-mana versi bacaan yang kita baca itu adalah betul. Itu memberi gambaran bahawa kita ada pilihan. Mana yang mudah kita nak baca, kita boleh baca. Tak ada masalah. Okay. Di kalangan sahabat, dah tahu dah ada perbezaan tu. Apabila turun ke generasi bawah, kita bayangkan kita turun ke generasi bawah. Okay, contohlah, mungkin kita ambil Sayyidina Zaid bin Sabit. Dia mungkin dapat versi 1 campur versi 5 campur versi 6. Versi 1 ada sikit, versi ni ada sikit. Sikit. Okey. Tapi apabila sampai ke zaman tabi'in, kita bayangkan orang nak belajar dengan sahabat, kita tak dapatlah nak katakan bahawa daripada awal sampai ke akhir dia akan belajar dengan sahabat tu saja. Boleh jadi memang begitulah. Sepatutnya daripada kulit ke kulit kita baca dengan seorang tok guru kita. Tapi ada kebarangkalian bila dia jumpa dengan sahabat ni, mungkin sampai setengah Baqarah sahabat ni dah meninggal. Dia pergi sambung dengan sahabat yang lain. Jadi golongan yang belajar dengan sahabat ni akan dapat campuran yang lagi banyak. Faham tak? Lagi pelbagai. Okay? Contohnya kalau sahabat yang dibaca tu dia ada 3 versi qiraat, bacaan. Tiba-tiba yang kawan ni, tabi'in yang baca dengan sahabat ni tak habis ke? Dah habis ke? Kalau sama ada dia baca sampai habis ke, dia dapat 3. Lepas tu dia bagi dengan sahabat yang lain, dia baca lagi, dapat lagi versi yang lain. Jadi di bawah lapisan sahabat akan mendapat campuran yang lagi banyak. Faham tak? Lagi banyak. Menyebabkan sampai satu ketika, tak sampai zaman kita, tak macam-macam campuran dah. Daripada 7 tu, dah jadi lagi banyak. Kita dapat tak merasai apa yang anda nak cuba sampaikan ni? Memanglah kita nampak 1 sampai 7 tu nampak macam 7 saja, betul tak?
Tapi kalau kita buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau versi yang lain 1, 7, 6, 4, 3. Nampak tak? Ditukar-tukarkan benda tu, dia akan menghasilkan satu gabungan yang lagi banyak, macam infinity lah. Tak tahu versi yang manalah satu yang kita nak gunakan nanti. Maka Saidina Osman punya peranan kat sini, dia hadkan satu versi saja untuk memudahkan. Takut nanti ada perselisihan berlaku. Sebab makin generasi ke bawah, semakin banyak lagi percampuran. Okay? So sekarang kita pergi, apakah dia sebenarnya bentuk-bentuk yang ahruf sab'ah ni. Okay. Mari kita tengok. Apa contoh-contoh dia. Kita tengok. Yang pertama, Al-Ahruf Sab'ah ni pendapat ulama yang masyhur. Hadis dia banyak betul. Ya. Kalau kita baca hadis, satu-satu hadis dia, kita pening, tak faham. Ini ana buat ringkasan, buat satu orang panggil apa? Ringkasan lah kan, untuk kita mudah fahami. Kalau kita baca satu-satu matan hadis dia, kita lagi pening nanti. Macam-macam pendapat yang ada pada hadis-hadis tersebut. Tengok, pendapat ulama yang masyhur tentang ahruf sab'ah ni ialah, tengok, yang pertama, perbezaan pada sebutan. Okey, sebelum kita pergi kepada satu-satu yang 7 ni, kita bayangkan dulu. Tulisan pada zaman tu, macam mana keadaan dia? Cuba bayangkan, tulisan pada zaman tu. Penulisan wahyu pada zaman tu, macam mana keadaan dia? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Macam mana keadaan tulisan pada ketika itu? Okey, nampaknya semuanya tak ada idea ni. Siapa ada idea? Tak ada, tak ada idea. Betul? Tiada baris. Tiada titik. Bukan tak ada. Togel. Huruf ketika itu tiada titik, tiada baris. Maknanya apa? Shin dengan sin sama tak? Sama. Ha, jim, ho sama tak? Sama. Nampak tak? Pening tak kita? Pening lah, tapi diorang tak pening lah. Itu dah bahasa diorang kan? Itu tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita bayangkan kat situ dulu. Baru kita boleh faham poin-poin yang kita nak cuba fahamkan ni. Okey, tiada baris saja tak cukup ya, tak ada titik sekali. Lagi dahsyat tak ada baris dan tak ada titik. Jadi bentuk-bentuk versi bacaan ahruf sab'ah ni, yang pertama ialah perbezaan pada sebutan, iaitu baris dia. Sama makna dan bentuk perkataan. Nampak tak ni? Lahab dengan lahb. Bentuk dia sama tak? Tulisan dia sama. Tapi beza dari segi sebutan dia. Ada yang sebut lahab, ada yang sebut lahb. Mati. Ada yang sebut na'am, ada yang sebut na'im. Ada belaka tu. Okey? Sebutan dia ataupun baris dia lain, berbeza, tetapi makna dia sama. Okey? Contohlah, kalau orang-orang kat Malaysia ni panggil apa? Minum. Kalau kita pergi Negeri Sembilan, apa bunyi dah? Siapa tu? Orang Negeri Sembilan tu kat sini. Apa orang Negeri Sembilan panggil minum? Minam kata dah kan? Salah ke tu? Tidak, itu dia punya versi dia. Okey, na'am kita kata, dia kata na'im. Kita kata lahab, dia kata lahb. Okey, so tu pertama. Tu versi yang pertama. Jadi bayangkanlah berapa banyak ayat perkataan-perkataan Al-Quran. Bukan ini sebagai contoh saja. Berapa banyak perkataan Al-Quran. Mungkin perkataan-perkataan lain, bentuk dia sama, makna dia sama, baris dia berbeza. Baris dia berbeza ataupun bunyi dia berbeza. Baris tu bunyi ya. Okey. Yang kedua, perbezaan sebutan. Yang kat atas tadi, perbezaan sebutan iaitu baris dan makna. Makna dia pun berbeza, sebutan dia pun berbeza, tetapi persamaan perkataan dia. Bentuk perkataan dia sama. Okay? Beza sebutan iaitu baris dan juga makna dia pun berbeza dengan persamaan bentuk perkataan. Cuba tengok kat sini ni. Okay? Fatalaqa, sini pun fatalaqa. Adam, sini pun Adam. Min, sini pun min. Rabbi sama-sama je. Tapi sebutan dia sedikit berbeza. Sini fatalaqa Adamu, yang dekat sini fatalaqa Adamah. Nampak tak? Tulisan dia sama, bentuk dia sama,
bunyi dia ataupun sebutan dia berbeza. Makna dia berbeza tak? Of course sudah tentu berbeza. Dah lain fungsi dia. Okey, tetapi bentuk dia sama. Tu ahruf ataupun harf yang kedua. Seterusnya, kalau kita tengok yang ketiga ni apa dia? Perbezaan huruf dan makna. Huruf pun berbeza, makna dia dah semestinya berbeza dengan persamaan bentuk tulisannya. Okey, cuba tengok ni betul-betul. Buangkan titik-titik dia semua. Buangkan titik dan baris dia. Sama tak bentuk dia? Buangkan titik dan juga baris dia. Sama tak bentuk dia? Sama. Tapi bila kita tambah titik, kita tambah baris, satu bunyi dia nun shizuha, satu lagi bunyi dia nan syuruha. Nampak tak? Bunyi dah lain dah. Sebab huruf pun lain, tetapi bentuk dia sama. Sebab kita dah dapat gambaran tadi, ketika itu huruf tiada baris, tiada titik. Ni kategori yang ketiga daripada ahruf sab'ah tadi. Kategori yang keempat, perbezaan pada huruf, makna dan bentuk. Semua berbeza. Huruf dia pun berbeza, makna dia of course berbeza dan juga bentuk dia berbeza. Satu perkataan bidonin, satu perkataan bidhonin. Satu guna dot, satu guna huruf dha. Ni totally berbeza kedua perkataan, berlainan. Okey, makna dia pun berlainan juga. Seterusnya, versi yang kelima ataupun kategori yang kelima, perbezaan bentuk perkataan. Okey. Persamaan makna. Contohnya, kita ada perkataan saihah. Saihah wahidah. Tetapi ada versi yang lain membaca zaqyah wahidah. Dua perkataan yang berlainan namun maknanya sama. Itu kategori yang kelima. Kategori yang keenam, mendahulukan dan mengakhirkan. Satu versi bacaan, yang ni kat depan. Satu versi bacaan, yang ni pula kat belakang. Contohnya, ja'at sakratul mauti bil haq. Yang ni pula, ja'at sakratul haqqi bil maut. Tengok. Yang dekat sini, al-haq dekat depan. Maut dekat belakang. Yang dekat sini, maut pula dekat depan, al-haq pula dekat belakang. So, tu dia panggil taqdim wa ta'khir. Mendahulukan dan mengakhirkan kedudukan dia. Nampak tak? Itu kategori yang keenam daripada ahruf sab'ah. Okey. Kategori yang ketujuh, penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Okey. Ada ayat yang mana perkataan dia contoh dekat sini, wama amilat aidihim. Tapi ada versi satu lagi bacaan, wama amilathu aidihim. Ada pula penambahan hu dekat sini. Okey, ada pula penambahan hu dekat situ. So ini adalah kategori yang terakhir, iaitu penambahan dan pengurangan. Nampak tak? Okey, kita tengok lagi sekali. So tujuh kategori yang kita tengok ni adalah mewakili makna ahruf sab'ah tadi. Nampak tak? Adalah mewakili makna ahruf sab'ah tadi, yang mana daripada permulaan dia, bentuk dia sama tapi bunyi dia berbeza. Bentuk dia sama tapi bunyi dia berbeza. Contohlah, anda bagi satu gambaran yang lain. Mungkin yang kita tahu kalau qiraat ni benda-benda yang macam ni je kan, tetapi banyak benda lain yang kita boleh ketahui ya. Contoh. Okey, ni perkataan ni apa bentuk dia ni? Apa bunyi dia ni? Bentuk dulu, kita tengok bentuk dia. Iaitu tulisan dia ataupun resam dia. Okey. Ni macam poin yang nombor 1 tadi lah. Kategori yang pertama tadi. Apa dia kategori yang pertama kita tadi? Bentuk dia, perbezaan pada sebutan dia, tetapi sama makna dia dan bentuk dia juga pun sama. Okey. Ni macam mana kita nak baca ni? Tak ada baris, tak ada titik. Yang kita tahu bacaan dia macam mana? Wadduha. Betul tak? Okay. Boleh tak bentuk yang sama ni kita baca dalam bentuk yang lain? Boleh. Ada je bacaan yang baca wadduha. Contohnya. Tu kategori yang pertama lah tu. Tu kategori yang pertama, iaitu perbezaan sebutan. Bunyi dia lain. Tapi makna dia sama. Wadduha dan wadduha sama ke? Sama je makna. Minum dengan minam sama tak? Mana sama. Tapi bunyi dia lain.
So itulah dia 7 yang kita nak tahu tadi tu. Okay, clear tak? Yang baru ni saya ada dengar bacaan wadduha, Itu dipanggil taklil. taklil. Tapi tulisan dia sama tak? Sama. Sama aja. Dia baca waktu solat Jumaat baru ni. Itu termasuk dalam kategori yang pertama tadi. Bentuk dia sama, bacaan dia berlainan. Bentuk dia sama, bacaan dia berlainan. So itulah makna ataupun gambaran yang mudah kita nak fahami tentang ahruf sab'ah ni. Ahruf sab'ah ni. Okay? Okay. So ada soalan tak setakat tu? Tak ada. Okay? Tak ada ya? Okay. So kalau tak ada, mari kita tengok beberapa rangkaian-rangkaian soalan untuk nak kita faham. Tadi anda dah cerita ni, kita cuba balik untuk kita nak lebih memahami. Adakah terdapat riwayat bacaan daripada satu-satu huruf tu? Tak ada. Semua dah bercampur. Semua dah bercampur. Apa faktor dia tadi? Sebab bukan 24 jam sahabat tu duduk, seseorang sahabat tu duduk dengan Nabi. Dan wahyu ni bukan turun ada time dia. Oh, okey, besok pukul sekian wahyu turun. Tak ada. Okey. Ikut dah ketetapan dia. Satu. Adakah terdapat pencampuran daripada sudah tentu seorang sahabat mendapat bacaan ataupun ahruf yang bercampur-campur? Okey, faedah dia kita dah nampak tadi adalah untuk memudahkan. Sahabat terus hafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa mengasing-asingkan di antara ahruf. Bila wahyu tu datang, sahabat pun tulis, Nabi pun semak, disampaikan. Dia tak tanya pula, ini ahruf nombor berapa ni Nabi? Tak ada tanya macam tu. Sahabat terus hafal. Ahruf adalah tujuannya untuk memudahkan. Nabi sampai siap buat apa tadi? As'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Aku mohon kemaafan dan keampunan Tuhan. Umat aku tak mampu. Nampak tak? Okey. Tujuannya untuk apa? Memudahkan. Bukannya sebagai kewajipan. Kita wajib untuk baca huruf yang pertama. Kita wajib baca huruf, tak ada. Yang ni kita dapat daripada last hadis tadi. Mana-mana yang dia orang baca, itu adalah betul. Okey, nampak tak? Ataupun ini bukan satu kemestian. Ada yang dimansuhkan. Bahkan, ni ada hadis yang lain pula, bahawa bacaan-bacaan versi-versi tertentu ada yang dimansuhkan pada peristiwa dipanggil ardah akhirah. Apa dia ardah akhirah ni? Kebiasaannya Nabi akan membuat rujukan, ulang kaji dengan Jibril setiap sekali setahun. Namun dikala Nabi tahun kewafatan Nabi 2 kali buat penyemakan Al-Quran. Itu dipanggil ardah al-akhirah, iaitu penyemakan kali yang terakhir. Di mana diriwayatkan ketika itu ada sahaja ahruf-ahruf ataupun versi-versi bacaan yang tak disertakan ketika itu, yang dimansuhkan. So balik kepada asal usul dia, apa dia? Untuk memudahkan, bukan untuk satu kemestian ataupun kewajipan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membakar salinan mushaf-mushaf dan mengekalkan satu bentuk salinan. Yang kita kata tadi resam Utsmani. Yang dalam satu bentuk salinan ni, adakah satu versi? Bukan, campuran. Dah kita kata tadi, sahabat tak ada pun asing-asingkan. Maknanya versi yang dibuat oleh Sayyidina, yang dibuat penyalinan oleh Sayyidina Utsman ni ibarat campuran kepada 7 ni. Tak tahulah versi 1 berapa banyak ada, versi 2 berapa banyak ada, versi 3 berapa banyak ada, namun itu adalah satu campuran kepada semua 7 ahruf ni tadi. Okey? Clear tak setakat ni? Boleh tak? Okey. So setakat tu nampaklah kita okeylah kalau macam tu. Tapi kita tak nampak lagi apa yang akan berlaku selepas itu. Okey. 3 kurun kemudian, bukan sikit-sikit anak 3 kurun kemudian muncul golongan ahli bid'ah. Ni si membid'ah orang kerja ni. Okey, yang mereka-reka bacaan Al-Quran. Nampak tak? So Al-Quran kalau tak ada sandaran dia, tak ada sanad dia, tak ada apa orang kata apa usaha yang telah dilakukan oleh sahabat tadi itu,
Tak tahulah kita dapat versi Quran yang apa sekarang ni. Sebab tak lepas setiap kurun tu ada saja dugaan-dugaan yang berlaku. Okey, tengok apa yang berlaku ketika itu. Okey, ahli-ahli bid'ah ni dia cuba nak cetuskan satu fenomena baru, dia nak cari kesalahan Al-Quran lah ni. Okey, mendakwa, ahli-ahli bid'ah ni dia buat apa? Mendakwa ianya menepati resam Osmani, tetapi bacaan tersebut tidaklah mutawatir. Nampak tak? Kalau ahli bid'ah mereka-reka bacaan. Okey, contohlah macam kita lah. Kan? Kita cari satu kata-kata hikmat cantik sikit dia, hadis Nabi kita kata. Boleh tak? Boleh tak boleh? Kan situasi itu boleh berlaku tak? Boleh. Boleh je. Nampak tak? Carilah kata-kata, oh cantik betul kata-kata. Nah, ni telah diriwayatkan oleh hadis Nabi kita kata. Tapi kita masuk bidang dia, kita kenalah. Awak kata hadis Nabi, awak ambil daripada siapa? Ini ni siapa? Ini ni siapa? Dia ada sanad-sanad dia tu. Akhirnya kita pun habis punya hadis palsu, contoh lah kan. Begitu juga zaman tu dia orang kata okey, bacaan ni adalah bacaan menepati resam Osmani, mushaf yang disalin pada zaman Saidina Osman, tulisan dia sama. Okey, rupanya litakuna liman khalfaka ayah, itu kan sikit je, litakuna liman khalafaka ayah. Apa beza? Dia bariskan huruf lam tu. Jadi hujah dia sekarang ni, ni pun resam Osmani lah ni, dia kata. Tengok tulisan dia sama. Cuma yang ni mati, yang ni berbaris, berbeza bacaan dia, tulisan dia tetap sama. Tetapi disebabkan ketelitian penyampaian, satu. Yang kedua, jangan lupa, yang sebab utama sekali apa dia? Allah dah jaga Quran ni. Jangan ada usaha nak menyelewengkan apa pun, tak akan jadi punya. Okay? Macam mana dia dakwa sekalipun, rupanya kita boleh cek, kita boleh semak. Walaupun dia menepati resam Osmani, tetapi bacaan tersebut tidak mutawatir. Maknanya tak ada pun orang baca macam tu. Tak viral pun bacaan macam tu. Tak pernah lah orang dengar bacaan liman takuna litakuna liman khalafaka, tak ada bacaan macam tu. Seantero kawasan ketika itu tak ada yang baca macam tu. So dapat ditepis lah dakwaan dia macam ni. Okey, satu. Yang kedua pula, menyalahi kaedah resam Osmani dengan membaca semula ahruf yang telah dibatalkan. Kita dah kata tadi, zaman Saidina Osman, dia dah wartakan apa? Dia dah wartakan selain pada versi ni, semua dibakar. Okey, semua dibakar. Tapi datang ahli-ahli bid'ah ni, dicongkel balik yang lama-lama tu. Ingat tak lagi ni, yang ni perkataan-perkataan ni, baca macam ni, Saidina Osman dah bakar. Apa hak dia nak bakar? Macam tu pula, dia bereformasi pula. Ini kan Al-Quran. Dia mula dah mainkan sentimen-sentimen tu pula kan. Okey, dah menyalahi apa yang telah diwartakan pada zaman Saidina Osman, dibangkitkan balik. Macam Zaqiyah tadi. Zaqiyah ni dah dimansuhkan, dah dibakar dah. Dia keluarkan balik. Kenapa nak dibakar? Ini Al-Quran juga. Contohnya macam tu. Dia berhujah begitu. So itu tujuan dia untuk apa tu? Nak memecah belahkan dia sebenarnya. Okay? Kadang-kadang boleh jadi benda ni daripada musuh-musuh Islam. Bahkan kalau kita, jangan kita terkejut juga ya, benda-benda perbezaan macam ni, pecanggah macam ni, terbitnya daripada orang Islam pun ada juga. Apa tujuan dia? Kalau yang bukan Islam, tu nampaklah tujuan dia untuk nak mencari apa jua peluang, nak melontarkan syak wasangka terhadap ketulinan keaslian Al-Quran. Tapi kalau Islam, apa tujuan dia? Apa tujuan dia buat macam tu? Nak tunjuk pandai lah, konon kot. Okay? Ni ada dulu ni. Saidina Osman pandai-pandai bakar. Amboi. Padahal ketika itu semua sahabat telah ijma'. Okay? Telah bersepakat dan diwartakan. Berdasarkan apa? Pahaman kita tadi yang mula-mula tadi, bahawa ahruf sab'ah ni bukan satu kemestian. Dan seorang sahabat, tak ada seorang sahabat pun yang dapat satu-satu versi. Sebaliknya semuanya dah campuran. Tapi campuran tu semakin lama semakin bercampur aduk, bercampur-campur. Bayangkan berapa generasi lepas tu lagi banyak campurannya. Untuk nak mengelakkan tu, Saidina Osman ambil tindakan untuk menyatukan. Kita guna yang ni saja. Yang dah ada campuran di dalam ni, guna yang ni. Selain pada ni,
bakar. Ahli bid'ah apa datang? Diungkit pula balik, diungkit. Okey, tu kerja dia orang. So apa yang berlaku? Macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Siapa yang nak menepis permasalahan-permasalahan yang berlaku ni? Okey. Barulah timbul istilah qiraat sab'ah pula. Qiraat sab'ah. Apa benda qiraat sab'ah ni pula? Okey. Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid di zaman ketika ahli bid'ah tadi itu membuat onar tadi itu, okey, menimbulkan prasangka ataupun syak kepada golongan orang Islam terhadap Al-Quran, maka zaman itu diselamatkan oleh alim yang bernama Abu Bakar Ibn Mujahid, meninggal pada tahun 327 Hijrah. Apa usaha yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Ibn Mujahid ni? Dia memilih 7 orang tokoh ulama Al-Quran yang dipanggil sebagai imam lah, pakar rujukan. Maknanya dia ni sebagai, kalau orang cari, saya nak belajar Quran, jumpa dia, jumpa imam ni, jumpa imam. Dia tersohor, okay? Ulama, tokoh ulama Al-Quran yang tersohor, masyhur, dan dia letakkan syarat. Siapa yang letakkan syarat ni? Macam kita ingat syarat ni zaman siapa tu? Zaman Sayyidina Zaid bin Sabit nak menerima naskah tulisan Al-Quran kan, dia letakkan syarat. Ini begitu juga Abu Bakar Ibn Mujahid ni diletakkan syarat untuk nak menerima dan mengesahkan bacaan Al-Quran tu. Pertama, bacaan yang mutawatir daripada Rasulullah. Ini secara lisan. Okay? Ini secara lisan seperti mana yang diperturunkan sejak zaman Nabi lagi. Nabi mengajar sahabat dengan cara lisan dan sahabat tulis, tapi lisan diutamakan dan sahabat hafal. Begitu juga sahabat menyampaikan kepada tabi'in secara lisan. So secara lisan inilah yang kita panggil ada sanad ni. Sanad yang sangat terpelihara. Saya baca seperti mana saya dibacakan. Saya baca seperti mana yang disampaikan kepada saya. Benda tu sangat terpelihara, bukan setakat satu, orang kata apa, satu rangkaian periwayatan saja, tidak. Bahkan banyak, menyebabkan dia mutawatir. Mutawatir ni secara logiknya tak mungkin benda ni bersepakat untuk mengadakan bacaan macam ni. Tak mungkin benda ni diorang bersepakat, kita buat baca macam ni, ramai-ramai kita buat macam, tak ada, tak kemungkinan. Tak ada kemungkinan tu berlaku. Sebab apa? Yang baca macam ni bukan satu tempat tu je, banyak tempat. Yang mana diorang ni bukannya berjumpa pun, tapi macam mana bacaan dia boleh sama bacaan. Tu dipanggil mutawatir. Kebarangkalian untuk berlakunya penipuan dalam periwayatan tu tak ada. So tu dipanggil mutawatir. So Imam Abu Bakar Ibn Mujahid ni dia letakkan syarat bacaan Al-Quran yang diterima, iaitu mestilah mutawatir daripada Rasulullah. Yang kedua, bertepatan dengan rasam Utsmani. Kalau macam tadi tu, ahli bid'ah tadi tu diungkit balik mushaf ataupun versi-versi yang telah dimansuhkan tu, itu tak bertepatan dengan rasam Utsmani. So bacaan dia ditolak. Okay, dan akhir sekali yang berkaitan dengan tulisan Arab, 2 poin ni yang bertepatan dengan bahasa Arab, bertepatan dengan rasam Utsmani ini berkaitan tulisan, dan yang berkaitan dengan bacaan mestilah mutawatir daripada Rasulullah. Jadi dia pilih 7 tokoh ulama ketika itu. Sempena 7 tokoh ulama itulah dipanggil qiraat sab'ah. Ni qiraat ni. Inilah startnya. Jadi Imam Abu Bakar Ibn Mujahid dia karang satu kitab dia panggil As-Sab'. Secara kebetulan dia letakkan nama kitab tu As-Sab'. Sab'ah ni maksud dia apa? Sab'ah ni maksud dia apa? Siapa tahu? Sab'ah? 7. Sempena 7 tu 7 ulama tersohor yang mana semua bacaan dia menepati 3 syarat Abu Bakar Ibn Mujahid ni. 3 syarat ni. Okey? Kalau tidak, dia tidak akan diterima bacaannya. So ahli-ahli bid'ah tadi tu tak boleh nak mereka-reka dah. Jadi dah tahu dah versi-versi ni saja yang diterima bacaannya. Okey, selain pada versi ni adalah tertolak. Okey, ini semua adalah usaha-usaha untuk nak menjaga Al-Quran. So 7 tu, siapakah dia yang 7 tu? Okey, ni yang kita berkenalan dengan yang 7 tu. Bukan setakat 7, 10 nak bagi kat sini. Okay, yang 7 tu dulu, iaitu Al-Imam Nafi'. Imam Nafi'.
Lepas tu Imam Abdullah Ibn Katsir. Imam Nafi' ni di Madinah. Imam Abdullah Ibn Katsir di Mekah. Okay. Imam Abu Amr Al-Basri, Basrah lah. Imam Ibn Amir Asyami di Syam. Imam Asim Ibn Najud Al-Kufi di Kufah. Lepas tu Imam Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi juga di Kufah dan Imam Al-Kisai juga di Kufah. Ini 7 imam qiraat yang dikumpulkan oleh siapa tadi? Abu Bakar Ibn Mujahid. Ketujuh-tujuh imam ni adalah pusat tumpuan dunia Islam ketika itu kalau nak baca Quran. Okay, nak baca Quran, salah seorang daripada yang 7 ni lah orang akan cari dan sangat tersohor. Anak murid dia beribu-ribu. Ramai anak murid dia. Jadi Imam Abu Bakar Ibn Mujahid tadi ni diriwayatkan bacaan-bacaan imam-imam yang 7 ni beserta anak-anak murid dia. Ni anak murid dia baca macam ni, anak murid dia baca macam ni. Diriwayatkan semua tu di dalam kitab As-Sab'ah dia tadi itu. Okey. Jadi kalau dipikirkan usaha yang dibuat oleh Imam Abu Bakar Ibn Mujahid ni sangat besar. Sangat besar. Apa yang berlaku selepas tu? Sekurun selepas tu pula datang satu nama baru pula. Dia panggil Imam Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani meninggal pada tahun 447. Apa Imam Abu Amr Ad-Dani ni buat? Imam Ad-Dani buat, dia karang satu kitab yang berjudul kitab At-Taisir. Dia karang kitab, nama dia apa? At-Taisir. Taisir ni dari segi makna dia memudahkan. Okay? Apa maksudnya? Dia sebenarnya dia meringkaskan kitab Sab'ah Abu Bakar Ibn Mujahid tadi. Dan hanya memilih 2 orang perawi. Perawi ni apa pula Ustaz? Dah ada istilah baru pula ni. Okey. Tadi berapa orang Imam Abu Bakar Mujahid kumpulkan ulama yang tersohor? Ada berapa? 7. Ada 7. Dan 7 orang ulama yang tersohor ni mustahil lah anak murid dia seorang. Kalau takkanlah tersohor dia. Mestilah anak murid dia beribu. Betul tak? Jadi Abu Bakar Ibn Mujahid ni semua disumbatkan anak murid dalam buku dia tu. Penuh lah buku dia tu. Maka Imam Ad-Dani ni dia pilih 2 daripada anak murid yang ramai tadi tu, dia pilih 2 orang yang paling tersohor. Jadi setiap tokoh yang 7 tadi tu dia ambil 2 orang anak murid dia bersamanya. Jadi tokoh yang 7 tadi tu dia panggillah qiraat. Nama tokoh yang 7 tadi tu dia panggil apa? Qiraat. Okay, contoh tokoh yang pertama tadi Imam Nafi'. So bacaan Al-Quran dia dipanggil apa? Qiraat Imam Nafi'. Antara salah seorang tokoh dia Imam Asim. So ni bacaan yang mana punya bacaan ni? Qiraat Imam Asim. Nampak tak? So anak murid dia yang ramai ni yang direngkaskan oleh siapa? Imam Abu Amr Ad-Dani ni berapa orang dia pilih? 2 orang. 2 orang ni dipanggil riwayat. Nampak tak? Tok guru dia dipanggil apa? Yang 7 orang tokoh sohor tadi? Qiraat. Okay. Yang 2 orang anak murid dia yang masyhur ni pula dipanggil riwayat. So itulah ceritanya. Jadi apabila orang belajar baca Quran, dia akan tanyalah, awak baca Quran ni, baca macam mana ni? Tiba-tiba kita yang jenis baru belajar ni, Rasam Osmani. Bukan macam tu lah jawapan dia. Bukan begitu jawapan dia. Bukan Rasam Osmani jawapan dia. Ni awak baca Quran ni baca macam mana ni? Kita kata, saya baca riwayat Imam Fulan, qiraat Imam Fulan. Macam tu cara dia. Okey tak? Boleh faham tak? Okey. So mari kita kenalkan pula dengan riwayat pula. Tengok Tadi yang kita kata tadi, apa dia? Qiraat, iaitu tokoh yang 7 tadi tu. Yang mana yang pertama, siapa dia? Imam Nafi' Al-Madani. Okey. Abu Bakar Ibn Mujahid, dia buat kitab Sab'ah, dia letakkan Imam Nafi' ni, dia tuliskan macam mana cara Imam Nafi' ni baca, macam mana cara dia ajarkan kepada anak murid dia yang beribu-ribu tu, daripada 7 kategori tadi. Yang ni dapat kategori macam ni dapat kategori macam ni dapat kategori macam ni, campuran dia. Okey, banyak sangat. Maka datang Imam Ad-Dani yang kedua tadi. Okey, apa dia buat? Dia ringkaskan.
Daripada anak murid yang beribu-ribu tu, dia pilih 2 anak murid yang sangat sinonim dengan Imam Nafi' ni. Okey, iaitu siapa dia? Imam Qalun dan juga Imam Warsh. Jadi kalau orang tanya, awak ni bacaan baca apa ni? Saya baca riwayat Imam Qalun. Kita panggil macam tu. Qiraat Imam Nafi'. Okey. So, untuk makluman kita, di dunia sekarang ni, okay, yang tersohor bacaan seantero dunia Islam sekarang ni ialah bacaan apa? Bacaan yang mana? Di kalangan imam yang 7 ni. Siapa tahu? Di kalangan imam yang 7 ni, bacaan mana yang sangat tersohor sekarang? Asim. Qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Nampak tak? Riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim. Jadi boleh orang pertanyakan kepada kita, kenapa riwayat Imam Hafs dan iaitu qiraat Imam Asim ni ramai sangat orang baca? Senang jawapan dia apa? Tajwid dia mudah. Lagi sekali nak cakap apa dia? Tajwid dia mudah. Tajwid yang lain boleh jadi susah kalau kita tak tahu ya. Tajwid dia sangat mudah. Satu. Yang kedua, cuba kita tengok kat sini. Daripada 7 imam ni, nampak tak? 3 orang daripadanya daripada Kufah. Nampak tak? Imam Asim daripada Kufah, Imam Hamzah daripada Kufah, Imam Kisai daripada Kufah. Seorang daripada Basrah, seorang daripada Syam, seorang daripada Mekah, seorang daripada Madinah. Nampak tak tu? So apa yang kita nampak kat sini? Nampak Kufah ni pusat tumpuan dunia dulu. Untuk nak belajar mengaji. Belajar mengaji orang pergi Kufah. Satu. Nampak tak? Jadi bacaan mereka lebih tersebar luas. Di samping anda kata tadi, tajwidnya mudah. Okay? Tajwidnya mudah berbanding bacaan-bacaan kiraat yang lain. Satu. Lepas tu pula apa lagi? Imam Hafs ni memang full time. Dia pergi ke Baghdad, dia mengajar Quran. Dia turun ke Mekah, dia mengajar Quran. Jadi riwayat bacaan dia banyak diterima oleh orang lain berbanding riwayat bacaan lain. Okey. So kalau orang tanya, selain pada riwayat Imam Hafs, apa lagi riwayat bacaan yang glamour kat dunia Islam ni Ustaz? Okey. Riwayat bacaan yang glamour iaitu riwayat Imam Warsh. Banyak dekat mana? Okey, kita tengok dia punya sejarah dia sikit. Okey. Imam Nafi' ni dekat mana? Imam Nafi' ni dekat Madinah. Dekat Madinah kan? Madinah ni terkenal dengan satu pelopor hadis kat sana iaitu mazhab Maliki. Imam Malik pun juga di Madinah. Jadi Imam Malik, pelopor mazhab Maliki tu, asas mazhab Imam Maliki, dia sezaman dengan Imam Nafi'. Jadi apa kaitan dia tu? Kaitan dia macam itulah. Mana-mana negara kita tengok sekarang ni yang mengamalkan mazhab Maliki, pasti dia akan baca riwayat Imam Warsh ataupun Imam Qalun. Nampak tak? So kat mana tu? Belah-belah utara Afrika. Tunisia ke, Morocco ke, Algeria ke, belah-belah situ banyak mengamalkan kiraat Imam Nafi' sama ada riwayat Imam Warsh ataupun riwayat Imam Qalun. Musabaqah antarabangsa tahun lepas, okey. Yang perempuan tu, tahu tu? Tu dia baca riwayat Imam Warsh. Carilah bacaan dia, tengok macam mana cara perbezaan bacaannya. Okey, dah clear dah? Nampak tak? So, timbul soalan. Apakah beza dia ahruf sab'ah dan juga qiraat sab'ah? Apa beza dia? Adakah benda yang sama? Soalan dulu sebelum kita tanya beza. Adakah benda yang sama? Ahruf sab'ah dan juga qiraat sab'ah. Adakah benda yang sama? Tidak, tak sama. Ahruf sab'ah tu istilah zaman Nabi. Al-Quran diturunkan 7 versi bacaan, 7 cara baca, 7 kategori dia. Okey? Yang mana tujuan dia untuk memudahkan. Yang mana satu-satu huruf tu tidak ada yang diwarisi oleh sahabat, melainkan sahabat mendapat campuran. Okey, sampai zaman Saidina Osman dikecilkan lagi skop dia. Okey, dikecilkan lagi skop dia. Namun apabila dikecilkan skop dia tu bukan berarti satu versi ataupun 2 versi, tidak. Dah campuran 7 versi tadi. Okey, dah campuran 7 versi tadi dikhaskan, dikecilkan skop dia, yang lain semua telah
mansuh ataupun telah dibakar. Okey, apabila timbulnya ahli-ahli bid'ah tadi ni yang nak mendakwa yang bukan selain daripada resam Osmani, dijadikan balik macam resam Osmani, dakwa itu juga Al-Quran yang telah dilupuskan, maka datanglah istilah qiraat ni pula yang dicetuskan, yang diasaskan oleh siapa? Imam Abu Bakar Ibn Mujahid tadi, sempena nama kitab dia As-Sab'ah. As-Sab'ah, yang mana dia menghimpunkan tujuh siapa? 7 pakar ataupun 7 ulama Quran yang tersohor ketika itu. Sempena 7 ni timbul istilah qiraat. Okay tak? So qiraat 7 ni, apa dia gambarannya? Qiraat 7 ni adalah cebisan daripada ahruf 7 tadi ataupun ahruf sab'ah tadi. Okay, ahruf sab'ah lagi besar berbanding qiraat 7. Qiraat 7 ni dah campuran dia. Okay, clear tak tu? Okay kan? Okay. Kita berkenalan sikit lagi. Apabila dah sampai dekat siapa tadi? Imam Abul Amr Adani tadi, dia pilih 2 orang perawi ataupun anak murid yang tersohor di kalangan imam yang 7 tadi tu. Okey. Timbul pula pada kurun berikutnya. Nampak tak? Kurun berikutnya. Siapa dia? Imam Asy-Syatibi. Pernah dengar tak Imam Syatibi ni? Siapa pernah dengar? Pernah dengar tak Imam Syatibi? Dah tidur ke semua ni? Pernah Ustaz, pernah. Pernah dengar? Okey, siapa dia Imam Syatibi ni? Okey, mari kita tengok apa pula yang dibuat oleh Imam Syatibi. Dah semestinya Syatibi ni adalah salah satu tempat di belah Spanyol sana ya, tapi selepas itu Imam Syatibi mengembara dan akhirnya bermastautin di Mesir dan meninggal dunia di Mesir. Imam Syatibi mati pada tahun ataupun meninggal pada tahun 444 Hijrah. Okey. Imam Syatibi ni pula bukan jalan-jalan orang ya. Dia ni Imam Syatibi ni dia buta. Dia panggil kafif buta. Tetapi dia ada keluar biasaannya. Nak tahu apa keluar biasaan dia? Tak apalah, nanti kita sambung. Nak bagi celik je ni, takut ada yang dah tertidur. Okey, so Imam Syatibi apa dia buat? Dia permudahkan kitab taisir tadi. Okey, dia buat apa? Kitab taisir tadi tu, kitab taisir ni datang daripada mana ni? Imam Ad-Dani, dia permudahkan kitab Sab'ah Imam Abu Bakar Ibn Mujahid. So daripada banyak betul anak murid dalam buku tu, penuh dengan anak murid yang meriwayatkan bacaan untuk guru dia. Jadi Imam Ad-Dani direngkaskan, tinggal 2 anak murid. Tetapi masih lagi dalam bentuk buku syarahan. Okey. Datang Imam Syatibi pula. Dia buat apa? Dia permudahkan pula kitab Taisir Imam Ad-Dani ni, dia buat dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk kasidah. Yang mana kalau kita dengar orang kata matan Syatibi, itulah maksud dia. Okey, kitab Imam Ad-Dani, kitab yang mengandungi syarahan bacaan 2 anak murid setiap tokoh-tokoh Imam Qiraat tadi itu, dipermudahkan oleh Imam Syatibi dalam bentuk matan kasidah ataupun nazam. Tujuan dia untuk apa? Untuk memudahkan orang nak belajar. Cara baca Imam Nafi' macam mana? Cara baca Ibnu Katsir macam mana? Cara baca Imam Abu Amr macam mana? Dimudahkan dalam bentuk syair, dalam bentuk kasidah. Jadi orang-orang dulu nak menghafal apa jua bidang ilmu, dia buatkan dalam bentuk syair ataupun kasidah supaya senang dihafal. Baik dalam bidang taharah ke, dalam bidang fardu ain ke apa ke, dia akan buatkan macam tu dan dia orang hafal. Nampak tak? So timbullah nama kitab dia, iaitu kitab karangan dia yang merengkaskan kitab Ad-Dani tadi tu, yang mana di dalamnya adalah merupakan kasidah ataupun nazam, bait-bait syair tu. Dinamakan kitab dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab'ah. Yang masyhur, ini nama panjang dia. Nama pendek dia orang panggil apa? Matan Syatibi. So Matan Syatibi itu mengandungi 1173 bait.
Dalam matan ni dia ceritakanlah macam mana Imam Nafi', tujuh imam tu dan juga anak murid dia yang 2 orang tu baca Al-Quran. Contoh surah Fatihah. Imam Nafi' baca Quran, surah Fatihah macam mana? Imam Ibnu Katsir baca Al-Fatihah macam mana? Kan? So diringkaskan dalam bentuk bait-bait syair ataupun kasidah. Tapi yang menariknya kalau dikatakan di dunia ni apa yang paling banyak orang hafal? Semestinya orang kata Al-Quran. Al-Quran lah yang paling banyak orang hafal, kan? Nombor 2, orang akan kata apa? Matan Syatibi ni yang paling banyak orang hafal. Nak menunjukkan matan Syatibi ni sangat luar biasa. Ahli-ahli akademik yang di dalam bidangnya dan qiraat apa semua ni akan memperakui kehebatan matan Syatibi ni. Dia membuat satu matan kasidah ataupun syair yang tidak pernah sebelumnya membuat, tak pernah sebelum dia tak ada buat yang macam tu, dan selepasnya gagal untuk menandinginya. Betapa hebatnya matan ni ya. So matan tu kalau nak cerita betapa hebatnya tak sesuai malam-malam ni. Masuk sini keluar sini je dia, tak nampak apa benda yang hebat dia tu. Kita kena cari satu masa untuk ceritakan kehebatan matan tu. Dia memperkenalkan simbol untuk mewakili setiap qiraat dan riwayat. Simbol-simbol ni tak pernah ada. Sebelum-sebelum ni orang buat matan, sebelum-sebelum zaman dia tak ada yang buat simbol-simbol ni. Dan sesudah dia tak berjaya orang nak tiru sama bentuk macam dia. Keunikan matan Syatibi ni. Okey. Clear tak? Boleh tak? Okey lah Ustaz. Clear dah tu. Nah, so nampak tak? Ada soalan tak? Ana memang berhajat untuk sampai kat sini je cerita kita malam ni supaya kita nampak apa itu qiraat, apa itu Syatibi, apa itu apa lagi? Huruf sab'ah tadi, apa itu riwayat. So kita dah terjawab istilah-istilah tu. Namun panjang lagi cerita dia. Sebenarnya Ana nak sentuh juga penulisan tentang pembahagian. Bila masa pula Al-Quran ni ada 30 juzuk, macam mana pula susunan dia tu kan? Dari segi pembahagian dia tu, itu pun menarik juga cerita ya, yang berkaitan dengan tu. Siapa mula meletakkan baris, siapa yang mula-mula membahagikan kepada pembahagian sahabat lain. Pembahagian sahabat dia bagi 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan sampai habis. Tahu tak apa maksud itu? Siapa tahu apa yang nak cerita tu? Puan Sumayyah. Tak tahu Ustaz. 3 tu maksudnya apa dia? Nampak je tapi tak tahu. Tak, yang maksud Ain 3, tu Ustaz. 5. Apa dia? Yang pembahagian Numbering kat tepi tu kan. Bukan. Yang 3 tu maksudnya 3 surah yang pertama. Al-Fatihah tu kecil sangat. Okey, Al-Fatihah tu masuklah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tu 3 dipanggil. Tu bahagian yang pertama. 5 surah berikutnya. Lepas An-Nisa apa? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Okey, 5 pula. Lepas tu 7 surah berikutnya. Lepas tu 9 surah berikutnya. Lepas tu 11 surah berikutnya. Dia punya penyusunan macam tu. Turutan dia tu kan. Turutan dia lah. Maksud. Tapi sekarang ni yang kita nampak apa? 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat, 1 juzuk. Nampak tak? Ya. Bila istilah juzuk tu pula timbul. Dulu ada pula istilah ain. Sebagainya pun kan? Perasan tak? Ya. Mushaf lama ada ain kat tepi tu. Apa benda tu? Itu pun menarik juga kalau kita faham dan kongsikan ceritanya. Okay? So waktu pun dah menghampiri 10:30. Kalau ada apa-apa, 1 soalan, 2 soalan yang boleh kita bincangkan, sangat-sangat dialu-alukan. Ada apa yang tak faham tentang cerita tadi tu, boleh tanya balik. Okay? Kalau tak ada, kita setakat di sini dulu. Semoga diberi kesempatan. Nanti kita cerita bab-bab lain pula yang berkaitan dengan periwayatan, penulisan, yang berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey, ada soalan tak? tak ada soalan. Tak ada, okey? Tapi Ustaz, matan Syatibi tu panggil Asyatibiyah tu Ya, matan Syatibi, Asyatibiyah tu sama lah tu.
Okay. Harapnya sepanjang nanti kita belajar, Ustaz ada masukkan juga tambahan ilmu untuk kami lah. Yang ni Ana lebih suka cerita dalam kelas tajwid Ana. Kalau dalam kelas Arab Ana suka masukkan tafsiran. Sebab kita nak belajar bahasa Arab kan, kaitkan dengan tafsir. Ini lebih kepada tajwid, tilawah dan tajwid. Ana ada sentuh cerita-cerita ni. Okay, tengok masa lah, tengok masa. Kalau ada masa boleh je. Apa je cerita boleh kita selit-selitkan. Okay, dah. Tak ada soalan ya? Okay, kalau tak ada soalan, insya-Allah berkesempatan di lain kesempatan nanti kita akan cerita-cerita yang lain pula lah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.